Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Adlina Syahira binti Aziz. Saya Wan Nur Adibah binti Mio Muhammad Syarifuddin. Dan saya Muhammad Uzair Hakimi bin Muhammad Helmi. InsyaAllah pada hari ini kami bertiga akan membentangkan elemen multimedia yang digunakan dalam perisian laman web ini berdasarkan model pengajaran Ashworth. Seperti yang kita ketahui, model Ashworth merupakan model reka bentuk pengajaran berasaskan bilik darjah. Model ini dapat membantu guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan berkesan. Model Ashworth mempunyai 6 aspek. Yang pertamanya adalah Analyze Learner, yang kedua State Objective, yang ketiga Select Method, Media and Materials, yang keempat Utilize Media and Materials, yang kelima Require Learner Response or Participation, and yang terakhirnya adalah Evaluate and Revise Material. Kita pergi kepada model Ashworth yang pertama, iaitu Analyze Learner ataupun dalam bahasa Melayunya adalah analisis pelajar. Jika dilihat dalam laman web yang dipaparkan ini, dari analisis pelajar, ciri umum pelajar perisian ini dibina khas untuk peringkat umur 12 tahun ataupun khas untuk murid tahun 6. Jadinya pada peringkat umur sekolah rendah ini, bahan yang paling sesuai dalam bentuk elemen adalah berdasarkan visual, grafik, animasi yang menarik kerana pada peringkat ini mereka masih dalam peringkat kanak-kanak. Yang kedua bagi analisis pelajar adalah dari segi pengetahuan sedia ada mereka. Kebanyakan dapat dilihat murid tahun 6 ni mempunyai pengetahuan ataupun pengalaman sedia ada mereka. Sebab apa? Kita lihat haiwan ni berada di sekeliling mereka. Dan jadinya dari ujian pra yang telah dibuat menunjukkan murid ni hanya mempunyai konsep asas bagi adab sayangilah haiwan dan tidak terlalu mendalam. Dengan adanya kehadiran laman web yang kami buat ini, murid dapat tingkatkan lagi kefahaman mereka dalam menanamkan sifat ihsan kepada haiwan di samping kita bawakan gaya pembelajaran yang bersifat penceritaan, elemen multimedia yang sesuai dan menarik untuk mereka. Model Ashworth yang kedua yang akan saya bincangkan adalah State Objective, iaitu menyatakan objektif. Okey, dalam web ini terdapat 3 objektif yang ditekankan. Okey, kita lihat kepada paparan laman web. Okey, kami sediakan standard pembelajaran supaya murid ni dapat kuasai pembelajaran ataupun objektif di akhir pembelajaran. Objektif yang pertama adalah menyatakan adab terhadap haiwan. Saudari Adibah boleh pergi ke halaman yang pertama iaitu adab dengan haiwan. Okey. Di halaman ini, murid dapat menyatakan adab terhadap haiwan dengan jelas. Jadi, untuk kami capai objektif ini, kami sertakan elemen multimedia teks yang sangat jelas dan grafik video yang menarik. Jika dilihat di halaman ini, gambar dan visual yang dipaparkan adalah sangat membantu murid untuk menerangkan lagi teks yang kami gunakan. Okay, di akhir halaman ini kami sediakan video yang mana bahan video yang digunakan adalah bahan asal dan tidak diambil daripada mana-mana laman seseorang yang lain. Video ini dapat membantu murid untuk melihat dan memahamkan lagi cara beradab dengan haiwan dan berbaik dengan haiwan. Dan ianya lebih bersifat realiti dan murid dapat lihat dengan lebih jelas. Okay. Objektif yang kedua pula, kami tekankan kepada analis. Murid dapat menjelaskan kebaikan mengamalkan adab dengan haiwan dengan betul. Okey, jika dilihat di halaman yang pertama kami tekankan kepada teks yang jelas, tapi untuk halaman yang kedua ini
kami tekankan kepada media teks yang jelas tetapi berbeza font yang lebih menarik bagi kita elakkan murid ni daripada bosan, sekaligus murid dapat kita dapat tarik fokus dan minat murid untuk melihat. Dan kalau kita lihat juga diselitkan ilmu merentas kurikulum iaitu ilmu tambahan untuk murid dan ianya dipamerkan dalam bentuk dialog yang sangat menarik. Jadi dari sini murid dapat ilmu yang sepatutnya murid pelajari dan juga ilmu tambahan dalam tajuk adab terhadap haiwan. Okay. Kita pergi pula kepada objektif yang ketiga. Okay, objektif yang ketiga adalah perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Murid dapat analisis perbuatan yang terlarang terhadap haiwan dengan baik. Okay, dari sini kami gunakan teks yang ringkas, padat tetapi jelas. Kebanyakan grafik, warna dan isi penerangan bagi tajuk ni kita gunakan perisian Canva, CapCut dan juga PixArt ataupun juga WordWall supaya perisian ini dapat memperkembangkan lagi penggunaan teknologi dan keunikan dalam web ini. Dan jika dilihat isi pelakuan yang dilarang tu, kita letakkan 3 isi tetapi contoh pelakuan tu juga adalah 3 isi supaya murid ni dapat analisis pelakuan yang dilarang terhadap haiwan. Elemen multimedia yang kami gunakan adalah visual gambar. Okay, saudari Adiba boleh scroll ke bawah. Okay, elemen visual ini dilihat contoh saya bagi melaga ayam. Jadi kita bagi gambar yang betul-betul dan realiti, bukannya lebih kepada kartun supaya murid dapat tahu melaga ayam ni adalah perlakuan yang dilarang. Dan di sebelahnya pula ialah menendang kucing. Kadang-kadang murid ni tak tahu yang menendang kucing ni adalah perlakuan yang dilarang dan mereka selalu merasakan menendang kucing ni sebagai satu permainan untuk mereka. Okey. Jadi di sini elemen visual yang dikenakan adalah jelas dan tepat dan murid dapat faham dengan lebih mendalam tentang perlakuan yang dilarang. Okey, untuk model Ashwin yang seterusnya saya akan serahkan pula kepada saudari Wan Nur Adiba. Baiklah, terima kasih kepada saudari Adlina atas penerangan model Ashwin iaitu analisis dan juga objektif. Kita teruskan dengan model Ashwin yang ketiga, S yang kedua iaitu select method media and materials. Select method media and materials ni maksudnya pemilihan kaedah, media dan bahan sumber. Okey, baiklah, dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman web ini, pemilihan kaedah, media dan bahan sumber perlu dipilih secara sistematik dan juga terancang. Okey, seperti yang dilihat dalam laman web ini. Pada awal pembelajaran, kami memulakan dengan pengenalan diri terlebih dahulu. Pengenalan diri ustazah yang akan mengajar laman web inilah. Kenapa kita mulakan dengan pengenalan diri? Supaya murid-murid ni dapat kenal dulu ustazah yang akan mengajar mereka. Okey, kemudian murid akan didedahkan dengan contoh-contoh haiwan dan juga dialog. Dialog ni ada di Mari Belajar. Okey. Dialog atau perbualan. Bentar ya. Okey, dialog atau perbualan ini tentang menyayangi haiwan. Okey. Kat sini kita ada perisian audio ya. Jadi murid lebih menarik lah. Kita tunggu kejap. Dialog dan pengenalan ini merupakan induksi bagi murid-murid sebelum memulakan pengajaran. Kenapa kita perlukan induksi? Supaya murid ini dapat gambaran apa yang akan dipelajari dalam laman web ini. Okey, audio kita dah ada, kita boleh dengar sebentar untuk kita lihat keberkesanan format audio ini. Mengapakah kita perlu menyayangi haiwan? Kita perlu menyayangi haiwan kerana haiwan juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Jika dilihat kat sini, audio ni dapat menarik minat pelajar untuk
belajar melalui laman web ini. Mereka juga akan lebih termotivasi. Okey, kemudian kaedah pengajaran kami lebih tersusun dalam bentuk navigasi. Jika dilihat, laman utama dan juga laman utama ini lebih kepada pengenalan ataupun kita kata induksi. Kemudian disediakan pula nota-nota, iaitu nota yang pertama, adab dengan haiwan, kebaikan beradab dengan haiwan, perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Kemudian dipaparkan selepas nota pula, kita teruskan dengan video. Video dalam perisian video ni kita ada nampak video yang pertama, sayang Mimi, dan video yang kedua, kisah Farha dan kucing. Okey, selepas ditayangkan video, murid akan perlu menghadapi ujian iaitu jom uji minda lah pada bahagian segmen jom uji minda. Kemudian pada hujung sekali kita nampak ya, dalam navigasi di atas ni infografi. Infografi ini lebih kepada rumusan pelajaran. Okay, nanti kita akan tengok satu persatu. Baiklah. Semua maklumat ini disusun dengan sistematik dan adanya butang navigasi yang bantu murid untuk menggunakan laman web dengan baik. Okey. Navigasi di atas ini lebih kepada umum dan apabila murid menggunakan laman web, ada lagi butang navigasi di bawah seperti mulakan pembelajaran ini supaya murid ni tidak confuse bagaimana untuk menggunakan laman web ini. Jadi bila dia tekan butang navigasi yang berada di bawah ni, terus murid dapat belajar ikut sistematik. Okey. Kaedah yang kami gunakan ini sangat bersesuaian dengan murid kami yang setelah dianalisis pada peringkat awal tadi. Okey, seterusnya berdasarkan kaedah yang digunakan juga, kami ada memilih format media yang sesuai. Antara format-format media adalah untuk gambar kami memilih format JPEG ataupun PNG. Untuk format video pula kita ambil format MP4, untuk audio MP3 dan juga untuk animasi kami mengambil format GIF. Kenapa pemilihan format ni sangat penting? Okey, sebab untuk memastikan berkualitinya bahan-bahan media yang kami masukkan. Okey, contohnya kan, bila kita tengok adab dengan haiwan ni, gambar-gambar yang digunakan sangatlah jelas, okey, dan tidak pecah. Jadi ini merupakan bahan yang berkualiti. Video juga kami menggunakan format MP4 supaya dia tidak pecah. Ini antara animasi iaitu GIF. Okey. Kemudian bahan sumber yang kami gunakan dalam laman web ini menepati dokumen standard kurikulum dan pentaksiran semakan terkini iaitu semakan 2017. Kami juga menggunakan buku teks sebagai sumber maklumat dan mengambil maklumat tambahan daripada internet. Okey, kemudian laras bahasa yang digunakan dalam laman web tidak terlalu kompleks dan sangat bersesuaian dengan murid tahun 6 bagi memudahkan mereka untuk memahami. Okey, contohnya bila kita tengok dekat kebaikan beradab ini. Okey. Contoh laras bahasa yang digunakan lah. Okey, yang pertama, haiwan terhindar daripada sebarang ancaman. Dekat sini tak ada pun ayat yang terlalu kompleks sehingga menyebabkan murid tu perlu berfikir. Semua ayat yang dapat memudahkan murid untuk memahami konteks maklumat dengan baik. Okey. Kemudian jika dilihat, laman web ini sangat menarik perhatian murid. Kerana apa? Kerana adanya wow factor. Okey, baiklah, saya akan tunjukkan wow factor dalam laman web ini iaitu banner yang digunakan di mana ada gabungan ilustrasi gambar yang menarik, ada penekanan tajuk. Lepas tu penekanan tajuk ni menggunakan kontra warna yang berbeza. Okey, macam tajuk ni kan, sayangilah haiwan. Tajuk ni berwarna merah tapi background dia warna biru. Sangat kontra. Jadi murid ni dia punya fokus tu lebih kepada tajuk dan tidak terganggu dengan ilustrasi. Ilustrasi pun sangat tersusun dan tidak terlalu penuh. Okay, kemudian ada juga wow factor lain. Banner yang digunakan setiap page adalah berbeza. Itu keistimewaan dia. Mari kita tengok Mari Belajar punya banner. Okay. Sangat berbeza daripada
laman utama punya banner, dan setiap banner-banner yang digunakan setiap page adalah berlainan. Ini adalah salah satu keistimewaan dalam laman web kami. Jadi murid ni dia akan lebih seronok dan termotivasi untuk melihat laman web ini. Okay. Background yang digunakan juga menggunakan warna biru dan juga merah jambu. Warna merah jambu dan juga warna biru ni merupakan warna-warna yang terang, di mana warna yang terang ini adalah warna yang dapat merangsang otak murid untuk belajar. Okay, laman web ini juga merupakan selari dengan pembelajaran abad ke-21 dan juga revolusi industri yang keempat. Jadi sangatlah berguna untuk kita, untuk guru dan murid, lagi-lagi semasa keadaan kita yang di mana kita perlu belajar daripada rumah, PDPR. Jadi sangatlah berguna. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada elemen Azure yang keempat, iaitu U. U adalah utilize media and materials. Okey, utilize media and materials ni bermaksud gunakan media dan bahan sumber. Dalam langkah ini, sebelum laman web ini digunakan, kami akan menyemak terlebih dahulu semua media, adakah ia berfungsi dengan baik. Kemudian kami juga akan menyediakan platform alternatif untuk pelajar bertanya soalan kepada guru apabila menghadapi permasalahan atau persoalan dengan menyediakan QR code aplikasi WhatsApp. Jadi di sini dapat dilihatlah sebelah perkenalan dengan Ustazah Adlina. Di sini ada QR code. Jika ada berlakunya permasalahan ataupun persoalan, murid dapat kontak, dapat menghubungi guru melalui kod ini. Mereka hanya perlu scan dan dapat bertanya soalan kepada Ustazah Adlina. Jadi ini adalah platform alternatif yang kami bina. Okey, kemudian laman web ini juga telah kami pastikan dapat digunakan pada bila-bila masa sahaja dan di mana jua murid berada kerana ia bersifat fleksibel asalkan murid mempunyai perisian internet yang baik. Okey. Jadi tidak perlu dilaksanakan di dalam bilik darjah, tidak perlu dilaksanakan secara bersemuka dan laman web ini sangatlah fleksibel. Okey, kami juga menyediakan pengenalan maklumat terlebih dahulu sebagai induksi di mana murid-murid akan mendapat gambaran tentang apa yang akan dipelajari mereka. Okey, contoh dekat sini kan. Dekat sini dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, dapat dilihat di sini ya. Contohnya menyatakan adab terhadap haiwan. Tadi saudari Adlina ada menyatakan objektif. Okey, objektif tadi dapat kita bina berdasarkan standard pembelajaran ini. Okey, jadi murid dapat melihatlah diorang akan belajar apa sepanjang laman web, sepanjang pembelajaran laman web ini. Menyatakan adab terhadap haiwan, menjelaskan kebaikan, lepas tu menganalisis perbuatan yang dilarang, lepas tu merumus dan mengamalkan adab terhadap haiwan dalam kehidupan harian. Jadi ini merupakan gambaran awal sebelum mereka melayari laman web dan mereka dapat mengetahui, okey, baiklah hari ini mereka akan belajar tentang adab menyayangi haiwan. Jadi mereka dapat bersedialah untuk mempelajarinya. Okey, baiklah. Seterusnya, bagi mengelakkan kebosanan dalam melayari laman web, kami memasukkan juga elemen media yang menarik seperti video, gambar, animasi, infografik dan audio. Okey, mari kita tengok ya. Gambar-gambar macam tadi yang banyak yang ditunjukkan kan. Okey, gambar yang real, gambar orang yang real. Jadi murid ni lebih rasa seronok lah, lagi rasa macam dekat. Tak adalah bila kartun-kartun tu mereka nampak macam dan sikit kan. Okey. Seterusnya video ni dekat video sayangi haiwan. Di sini ada 2 video jadi murid lagi seronok. Lepas belajar nota mereka terus boleh melihat video, mari menyanyi bersama Omar dan Hana. Dekat sini juga kami menggunakan elemen hyperlink ya. Sangat memudahkan murid. Jadi murid hanya perlu menekan ayat tadi, tulisan tadi, teks tadi dan terus akan bawa ke mana video tu berada. Macam ini, jom kita nyanyi bersama Omar dan Hana. Okey, untuk animasi pula macam tadi kita nampak GIF
GIF hamster tadi sangat menarik. Sebentar ya. Okey, GIF ni sangat menarik. Tidak. Okey, kemudian ada juga infografik. Infografik ni dapat kita lihatlah di bahagian infografik. Okey, di sini infografik di sini dapat kita lihat sayangilah haiwan. Kat sini adalah rumusan ya. Nampak sangat menarik apabila ia berada di hujung sekali sebagai rumusan. Kemudian ada juga audio yang saya pasangkan tadi, di mana audio berdialog. Okey. Jadi murid ni dia akan rasa seronok lah. Dia tak rasa bosan dalam melayari laman web ini. Kemudian melalui media ini juga dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang menarik kepada murid. Sebab tu pemilihan media dan bahan sumber yang menarik ni sangat penting. Sebab apa? Dapat membantu pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan dan bermakna. Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja untuk utilize media and materials. Jadi saya serahkan pula kepada saudara Uzair. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudari Adlina Syahirah dan juga Wan Nur Adiba di atas penerangan yang saya rasa cukup jelas, cukup terperinci mengenai model Azure yang ada dalam laman web yang telah dibina ini. Jadi saya akan meneruskan pembentangan ini kepada dua lagi elemen dalam model Azure, iaitu require learner response, penglibatan murid dalam pembelajaran dan juga evaluate and revise materials, iaitu penilaian dan semakan semula. Okay, jadi saya minta saudari Wan untuk pergi ke halaman Mari Menyanyi tadi. Okey, baik. Jadi apa yang saya dapat daripada require learner response ini, iaitu penglibatan murid dalam pembelajaran, ialah murid boleh sama-sama untuk melibatkan diri, untuk sama-sama kita bernyanyi. Seperti dalam video yang telah ditunjukkan dalam web ini, iaitu Mari Bernyanyi bersama Omar dan Hana, Sayang Mimi, yang berkaitan dengan sayangi haiwan. Jadi murid bukan sahaja dapat input-input daripada video yang ditayangkan, malah mereka juga dapat meriliskan mereka punya kegembiraan, iaitu dengan bernyanyi. Kan? Jadi mereka tidak akan berasa tension belajar dan mereka akan berasa teruja dan seronok untuk melayari web ini. Jadi saya minta Wan untuk membuka sedikit web ni bagi menunjukkan keberkesanannya. Wah, seronoknya aplikasi Omar dan Hana. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wow. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang. Okey, nampak kat situ? Jadi murid-murid apabila mereka melayari web ini, mereka juga akan dapat menyanyi bersama dan pelibatan murid itu dapat digunakan sebaiknya. Okey, jadi dalam masa yang sama, murid tidaklah macam terlalu difokuskan dengan media teks semata, tetapi ianya juga memfokuskan kepada minat murid dan juga dapat menjadikan suasana pembelajaran PDP itu seolah-olah berada dalam kelas yang sebenar. Seolah-olah guru ini mengajak murid-murid untuk sama-sama kita bernyanyi tentang tajuk ini, iaitu sayangi haiwan. Okay, jadi kemudian yang kedua, dalam pelibatan murid untuk web ini saya dapat kenal pasti, iaitu permainan game. Okay, jadi Wan boleh kita pergi ke permainan game. Okay, jadi permainan game yang telah digunakan ini iaitu Maze Chase Runner, Maze Chase Uji Minda, yang merupakan yang diambil daripada Word Wall. Dan kami telah pun embed permainan ini supaya dapat mengekalkan kedudukan murid dalam web ni, supaya mereka tidaklah pergi ke Word Wall dan kemudian nak berpatah balik ke laman web. Jadi perkara itu akan sedikit mengucar-ngacirkan kedudukan murid dan akan sedikit sebanyak menghilangkan fokus mereka untuk berada dalam web ni. Jadi kami embed permainan ini supaya mereka dapat kekal berada dan meneruskan permainan ini
sehingga habis. Jadi sebenarnya wall yang telah kami pilih ini juga ialah satu permainan yang lain daripada yang lain, iaitu Maze Chase. Ini bukanlah dalam bentuk kuis ataupun sebagai bentuk soalan yang skema dan sebagainya. Jadi ianya berbentuk satu permainan. Jadi boleh Wan tunjukkan, tolong bukakan supaya melihat buktinya di situ. Jadi dalam permainan ini murid perlu menyelamatkan diri dan pergi ke tempat dan jawapan yang betul. Nampak di situ web ini memaksimumkan kekreativitian dalam teknologi dan multimedia. Di situ dah Maze Chase Runner. Jadi murid akan automatik, mereka akan rasa wow dan teruja untuk bermain dan mendapatkan skor yang paling tinggi. Jadi guru pun boleh menggunakan cara ini untuk memotivasikan murid dan memberi hadiah kepada mereka bagi sesiapa yang mendapat markah tertinggi dan sebagainya. Jadi murid akan bersaing untuk mendapat markah tertinggi dan dapat hadiah daripada murid, daripada guru. Dan begitulah guru boleh memastikan suasana pengajaran di dalam kelas ini menjadi lebih ceria dan lebih menarik perhatian murid dan akan memastikan murid tidak berasa bosan dan jemu semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Okay, saya rasa setakat itu saja Wan. Kita teruskan pula kepada evaluate and revise materials, iaitu penilaian dan semakan semula. Okay, jadi setelah penghasilan web ini, kami telah pun membuat satu soalan pra dan juga pasca. Iaitu soalan pra kami telah berikan kepada murid tahun 6 semasa pengalaman berasaskan sekolah. Jadi kami telah mengenal pasti soalan pra, kebanyakannya murid-murid menjawab. Kebanyakannya mereka banyak salah. Sebab apa? Sebab daripada soalan pra ini kami dapat mengetahui setakat mana pengetahuan sedia ada murid. Jadi murid belum lagi diterjemahkan web ini kepada mereka. Jadi setakat mana pengetahuan mereka, setakat itulah jawapan yang mereka dapat berikan. Jadi apa yang kami dapat kenal pasti, soalan pra mereka agak jauh, ya. Mereka banyak salah dan di situ kami membuat pula soalan pasca bagi memastikan mengetahui sejauh mana tahap kefahaman murid selepas melihat web. Jadi soalan pasca ini kami diletakkan di halaman belakang sekali selepas murid melihat satu-satu halaman yang ada dalam web ini, dan kemudian mereka perlu menjawab soalan pasca bagi membuktikan sejauh mana tahap kefahaman mereka dan sejauh mana tahap keberkesanan web ini. Jadi selepas murid menjawab soalan pasca ini, kami dapat kenal pasti banyak peningkatan yang telah mereka buktikan. Nampak di situ kefahaman mereka dapat ditonjolkan dan membuktikan bahawa web ini sangat-sangat membantu dalam memulihkan, dalam memastikan mereka faham tentang tajuk yang ingin disampaikan. Jadi sememangnya laman web ini sangat-sangat membantu dan memenuhi setiap aspek teknologi dan multimedia. Sekaligus memberi satu keseronokan dalam jiwa murid. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok kepada semakan semula. Semakan semula telah dilaksanakan dalam bentuk infografik. Infografik ni seperti yang mana kita tahu, iaitu infografik yang merangkumkan keseluruhan subtopik. Daripada halaman pertama sehingga halaman yang terakhir, setiap subtopik itu diletakkan dalam infografik. Dan sudah pasti ianya meringkaskan maklumat-maklumat murid dan memastikan murid dapat mengulang kaji pelajaran hanya dengan melihat infografik. Hal ini demikian kerana ianya akan sedikit sebanyak menjimatkan masa lah, kan. Sebagai contoh, apabila minit-minit akhir ingin peperiksaan dan sebagainya, murid ingin cepat dan membuat satu refresh. Jadi mereka hanya flashback maklumat-maklumat dalam tajuk ini dengan hanya melihat infografik yang telah merangkumkan kesemua subtopik yang ada dalam tajuk ini. Jadi dengan kehadiran infografik ini akan membantu murid untuk mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari dalam web ini. Jadi saya rasa hasil daripada
penerangan mengenai model Ashworth daripada kami bertiga ini sudah jelas lagi nyata, sudah terang lagi bersuluh dengan pengamalan konsep model Ashworth di samping penggunaan teknologi dan multimedia yang terkini, yang hebat, yang orang kata apa, semakin lama semakin berada pada tahap yang kita sebagai guru ni perlu capai. Jadi kita sebagai guru ni perlu berada pada kedudukan yang di mana kita mampu untuk mengambil setiap teknologi dan multimedia ini pada tahap yang tertinggi. Okay, jadi saya rasa laman web ni sangat-sangat membantu dan boleh digunakan oleh tahun 6 kan. Mengikut kesesuaian tajuk kepada murid tahun 6 sangat bersesuaian kepada mereka dan boleh digunakan oleh guru-guru sebagai alat bantu mengajar mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Okay, baiklah. Jadi tanpa setakat itu sahaja daripada kami. Saya harap agar segala input-input ini dapat diambil dengan baik dan dapat dijadikan contoh kepada mereka di luar sana sebagai bakal guru, dan kita perlu mengambil setiap input-input yang baik tentang teknologi dan multimedia ini supaya kita dapat praktikkan apabila kita berada di sekolah-sekolah, ditempatkan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada kami. Harap dimaafkan jika ada kesilapan, kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum.